Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam berita Pagi Sarawak. Unit seberkas adalah penting dalam sebuah kampung bagi menggerakkan aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Merangkap Adun Demak Laut, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni yang juga pengerusi Seberkas N5 Demak Laut berkata, Seberkas Cawangan Demak Laut ada menyediakan kursus-kursus bersijil dengan kerjasama agensi-agensi tempatan bertauliah selain penganjuran aktiviti sukan. Kursus-kursus yang dipilih memfokuskan kemahiran serta keusahawanan yang dilihat mampu membantu meningkatkan ekonomi isi rumah. Jelasnya, setelah tamat kursus, para peserta diberikan sijil yang membolehkan mereka memohon bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Beliau menekankan bahawa setiap unit seberkas haruslah menambah baik aktiviti yang dijalankan serta memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti sehat. Beliau berkata demikian semasa penyerahan dana pengurusan kepada 11 unit seberkas N5 Demak Laut dan penutupan Karnival Sukan Seberkas di Kuching baru-baru ini. Selain itu, beliau berharap agar pemberian dana pengurusan ini dapat digunakan sebaik mungkin dalam usaha membantu unit seberkas dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti sihat serta bermanfaat bersama komuniti. Ujarnya, aktiviti-aktiviti sihat yang dijalankan ini mampu untuk menarik minat belia ke arah perkara yang positif. Musim cuti sekolah dan tahun baharu dimanfaatkan sepenuhnya warga kota sebelum tahun 2023 melabuhkan tirai. Bukan sekadar bercuti dalam negeri, tetapi ada juga yang mengambil kesempatan mengembara ke negara jiran. Bagi Grace Binta, dengan pembukaan semula sempadan, beliau mengambil peluang bercuti ke Kalimantan, Indonesia bersama anaknya. Pakai bas sebab naga sidak madah banyak pakai bas pergi ke Kuching ke Pontianak tu nak sidaknya promote Kuching ke Singkawang. So kami akan pergi ke Singkawang jelah. Walaupun Kuching Sentral nampak lengang pada ketika ini, namun ia dijangka sesak dalam seminggu lagi. Munnya 23 penuhnya di situ. Semua penuh. Punya balik Kuching? Munnya beli kucing yang si ada si berapa gila. Nya keluarnya datang memang ramai tapi nya nuju ke luar ada keluarganya ngambil apa indah. Tinjauan RTM di sebuah pusat membeli belah juga mendapati bukan saja dipenuhi penduduk kota tetapi juga pelancong luar. Bagi Pegawai Perhubungan Pusat Membeli Belah itu, Christopher John Clancy, kemudahan infrastruktur dan akses ke Sarawak mungkin antara faktor yang menarik kemasukan pengunjung ke sini. 2 tahun lepas kita ada nangga kehadiran bersama family. So kali tu kita nangganya lebih meriah because sikit kumpulan. Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup menarik dan dipenuhi pelbagai detik debaran bagi rakyat di Bumi Kenyalang. Ia juga satu tahun Sarawak mencipta pelbagai sejarah selain menjadi buah mulut sehingga ke peringkat antarabangsa. Tahun ini Sarawak berbangga menerima kunjungan ramai tetamu kenamaan istimewa serta berjaya memikat hati dan terus menarik minat tetamunya dengan keunikan budaya, hospitaliti dan perpaduan dalam kalangan rakyatnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri begitu tertarik dengan semangat perpaduan rakyat di Sarawak sehingga menjadikan slogan Logat Sarawak segulai sejalai sebagai slogan kerajaan perpaduan. Selain Perdana Menteri yang kerap datang ke Sarawak untuk acara rasmi, tetamu paling penting Sarawak pada tahun 2023 ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berkenan menyertai kembara Kenali Borneo pada 3 hingga 13 September 2023. Ia merupakan pengembaraan baginda berdua dan keluarga diraja mengenali lebih budaya dan kehidupan di Bumi Kenyalang sambil menyantuni rakyat yang menetap di pedalaman Sabah dan Sarawak. Kembara sejauh 2,154 km itu bermula dari Tawau, Sabah dan telah berakhir di Teluk Melano, Lundu di Kuching, Sarawak. Sepanjang kembara menelusuri lebuh raya Pen Borneo di Sarawak.
pelbagai aktiviti dan program menarik diadakan bagi membolehkan baginda berdua merasai hospitaliti rakyat Sarawak, termasuk acara memasak, memancing, demonstrasi kraft tangan dan permainan tradisi rakyat Sarawak. Setelah kembara singgah bermalam di negara jiran Brunei Darussalam, rombongan kembara ini meneruskan jelajah di bumi Kenyalang ini yang turut menyediakan pelbagai aktiviti pameran warisan dan kebudayaan juadah dan makanan tradisi dan demonstrasi kraft tangan yang mengetengahkan keunikan hasil tangan rakyat di bumi Kenyalang ini. Kembara ini juga mencerminkan komitmen dan dedikasi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong dalam mempereratkan lagi hubungan dengan rakyat di samping mendengari rintihan rakyat. Selain baginda berdua yang mencipta kenangan terindah dan nostalgia di bumi Kenyalang, ramai lagi tetamu dalam dan luar Malaysia turut mencipta pelbagai kenangan di sini. Sarawak mencatat pelbagai kejayaan penganjuran acara persidangan, konferens, forum atau perayaan berprestis sepanjang tahun 2023. Ia dimulakan dengan Perhimpunan Agong ke-19, Majlis Dakwah Islam Serantau Asia Tenggara dan Pasifik, RICEP, pada 3 Januari di Bandaraya Kuching selaku tuan rumah. Sebanyak 20 daripada 24 delegasi negara-negara ahli RICEP menyertai perhimpunan berkenaan bagi memupuk perpaduan dan kerjasama dalam kalangan pertubuhan Islam di dalam negara yang sama dengan negara luar di rantau Asia Tenggara dan Pasifik. Ini diikuti persidangan Karbon Asia ACC pada 14 hingga 16 Mac lepas yang melibatkan perbincangan berkaitan peluang perniagaan, pembangunan terkini berkaitan polisi, peraturan serta trend pasaran. Penganjuran ACC selaras dengan matlamat Sarawak untuk menuju ke arah ekonomi hijau dan seterusnya mencapai sifar pelepasan gas rumah hijau menjelang 2050. Di Sibu pula, Universiti Teknologi Sarawak menganjurkan Kongres Antarabangsa Persatuan Juruukur Bahan ASEAN AQSA pada 16 dan 17 Mei bertemakan membayangkan kelestarian dan pendigitalan dalam industri pembinaan ASEAN. Kongres AQSA menampilkan projek pembinaan mega di negara ASEAN termasuk ibu kota baharu Indonesia, Nusantara. Penganjuran pelbagai acara besar semakin rancak dengan sidang kemuncak dan Expo Minggu Tenaga Antarabangsa IEW ke-5 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada 13 hingga 15 Jun dan juga Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT edisi ke-27 serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX edisi ke-6 pada tahun ini. Terbaharu, Forum Perniagaan Muslim Global GMBF pada 28 hingga 30 November lepas menyaksikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Naib Presiden Indonesia Dr. Ma'ruf Amin yang turut menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian forum berkenaan. Penganjuran GMBF bertujuan menjadi hub pengetahuan bagi kerajaan, syarikat dan masyarakat sivil meneroka amalan terbaik serta inovatif dalam pelbagai domen termasuk keuangan Islam, teknologi hijau dan pertanian, keusahawanan serta industri halal. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Langkah elak penyakit